Assalamualaikum. Saya Muhammad Adam Danish bin Abdul Fuad akan menerangkan konsep peradaban Timur dan Barat. Peradaban mengikut Kamus Dewan adalah merujuk kepada keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh taraf kemajuan kebudayaan serta perkembangan pemikiran seperti sosial, budaya, politik dan lain-lain. Dan seterusnya, negara dan penduduknya telah mencapai taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, budaya dan keadaan pemikiran. Peradaban Timur. Sejarah kedatangan Islam di Kepulauan Melayu. Contohnya, Islam ada di tanah Melayu sejak 700. Konsep dan peradaban Timur. Sejarah kedatangan Islam di Kepulauan Melayu. Islam ada di tanah Melayu semenjak 7 Masihi. Zaman Rasulullah SAW melalui para pedagang Arab yang berdagang di Kepulauan Melayu. Pada abad ke-8 Masihi pula, Khalifah Umar Al-Khattab telah menghantar beberapa pendakwah untuk mengembangkan Islam. Pada tahun 1811 Masihi, munculnya Islam di tanah Melayu iaitu di Kelantan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil. Selepas itu, ditakluki oleh Melaka semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Syekh Ismail Al-Siddiq pula berjaya mengislamkan Raja Pasai iaitu Merah Silu yang akhirnya bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Kejadian Pasai sebagai pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam, pertahankan kedaulatan Islam, iaitu mempunyai hubungan diplomatik dengan Mesir, Mekah, Yaman dan Delhi. Para mismara juga iaitu Raja Melaka berkahwin dengan puteri Sultan Pasai dan memakai gelaran Megat Iskandar Shah. Pengislamannya diikuti pembesar dan rakyat jelata. Motif pengislaman adalah untuk mendapatkan pengiftaran Sultan dan Pasai terhadap peranan Melaka sebagai pelabuhan antarabangsa. Dengan itu, berjayanya pengembangan Islam ke seluruh tanah Melayu dan pulau di sekitarnya seperti Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya. Dan juga munculnya sebagai pusat ilmu pengetahuan yang dikunjungi oleh pelbagai termasuk Jawa. Sekian. Okey, hai. Assalamualaikum. Nama saya Amil Uman bin Ahmad Rosli. Saya akan menyambung isi daripada Muhammad Adam Danish. Isi yang kedua, pengaruh peradaban Islam. Pengaruh peradaban Islam ada 4, iaitu agama dan kepercayaan, keilmuan, bahasa dan kesusastraan, kesenian, adat dan istiadat, dan yang terakhir merupakan politik. Yang pertama, agama dan kepercayaan. Kepercayaan terhadap Tuhan dan peradaban Islam cepat sekali digantikan oleh kepercayaan dan peradaban Hindu. Seperti contohnya, Sultan Mahmud Shah Melaka berangkat solat hari raya ke masjid. Kedua, keilmuan, bahasa dan kesusastraan. Dalam keilmuan bahasa dan kesusastraan, wujudnya tulisan Jawi. Yang kedua, semua masyarakat berpeluang mempelajari, membaca dan menulis. Ketiga, pondok dan madrasah ditubuhkan. Dan terakhir sekali, istilah Arab dan Parsi digunakan untuk meliputi segala bidang kehidupan. Ketiga merupakan kesenian, adat dan istiadat. Kesenian daripada peralatan muzik seperti nabat nafiri untuk digunakan dalam upacara pertabalan, bentuk tarian zapin dan lain-lain lagi. Kedua, kesenian membina masjid. Ketiga merupakan pemakaian nama Islam seperti akad nikah dan amalan doa. Keempat merupakan politik. Politik merupakan sistem menukar sistem raja yang telah berbaur dengan sifat kehinduan dan kedewaan. Seperti raja menjadi sultan, iaitu orang yang diamanahkan untuk mentadbir negeri, seperti yang disebut dalam sejarah Melayu fi zilullah fil alam, yang bermakna bayangan Allah dari alam. Kedua, kedudukan raja lebih tinggi dan mempunyai kuasa memerintah menjadi ketua agama. Isi yang ketiga merupakan interaksi timur dan barat. Interaksi
Interaksi timur dan barat terbahagi kepada dua, iaitu positif dan negatif. Interaksi positif. Yang pertama merupakan orang Kristian dan Yahudi dibenarkan menjawat jawatan yang tinggi dalam kerajaan semasa pemerintahan Islam. Yang kedua, karya-karya agung Rom dan Yunani telah diterjemahkan dalam bahasa Arab dan sebaliknya untuk kemajuan umat manusia sejagat. Ketiga, terbentuknya pemerintahan Islam di Afrika, Sepanyol dan Sisili. Keempat, cendekiawan Islam banyak menterjemah, mengkaji dan menulis buku ilmiah dalam pelbagai bidang untuk dimanfaatkan oleh manusia. Interaksi negatif pula. Yang pertama, berlakunya perang salib antara pemerintahan Kristian di Eropah dengan orang lain. Kedua, memberi peluang kepada Barat membawa kemajuan pesat tamadun Islam ke tempat mereka untuk membangunkan masyarakatnya. Ketiga, kuasa Barat pada zaman imperialisme menyusun strategi penjajahan mereka ke atas umat Islam atas tiga asas utama yang dikenali sebagai God, Gospel dan Glory. Isi yang keempat merupakan kebudayaan Barat. Kebudayaan Barat yang pertama merupakan manusia Vitruvius oleh Leonardo da Vinci adalah lambang kepentingan humanisme dan empirisme dalam kebudayaan Barat dari zaman Renaissance. Kedua, Socrates, Aristoteles dan Plato adalah ahli falsafah Barat. Assalamualaikum, saya Raiza Rahman. Istilah budaya dalam Barat dan definisi tamadun Barat. Istilah budaya Barat dapat daripada negara yang kuat dipengaruhi oleh penghijrahan kaum Eropah dalam sejarah, iaitu benua Amerika dan juga Australia. Warisan norma sosial, nilai-nilai etika, adat resam, kepercayaan agama, sistem politik, pengaruh kebudayaan Kristian, artifak-artifak klasik Yunani, Rom, pengaruh kebudayaan Kristian. Definisi tamadun Barat daripada Will Durant, satu sistem sosial yang menolong manusia bagi meningkatkan kedudukan kebudayaan. Daripada Redfield pula, satu cara hidup yang dapat memberikan kriteria tertentu. Dan juga daripada Arnold Toynbee, sejenis kebudayaan yang berkembang di dalam sesebuah kota. Peradaban Barat British. British menjajah tanah Melayu pada abad ke-18 hingga abad ke-20. British datang ke tanah Melayu berdasarkan serampang tiga mata, iaitu keagamaan, kemegahan dan juga kekayaan. British tinggalkan budaya mereka kepada seluruh masyarakat setempat yang mereka jajah. Pihak British terlibat dalam politik Melayu ketika cuba asaskan pos-pos perdagangan di Pulau Pinang, Kedah, Melaka dan juga Singapura. Dari sudut perspektif Barat pula, karya-karya seperti wujudnya penempatan manusia di sesebuah kawasan negara, peningkatan kehidupan manusia yang lebih sempurna, di bandar menjadi lebih sistematik, ilmu, wujud bahasa serumpun dengan sistem tulisan sendiri. Dari seni, daya kreatif yang tinggi seperti seni, sastra dan sebagainya. Agama dan kepercayaan tamadun Barat. Masyarakat Rom mempunyai kuasa yang luar biasa dalam mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka mempercayai yang mereka mempunyai banyak Tuhan serta boleh menghubungkan Tuhan dengan alam semula jadi. Perayaan memuja Tuhan 1 tahun 3 kali, iaitu pada bulan Februari, April dan Julai. Sumbangan tamadun Barat pula ialah menggunakan sistem republik dan mengamalkan Undang-Undang Justinian. Kalender Rom, penaklukan wilayah ditakluk oleh Julius Caesar yang telah menjadi sebuah empire, Colosseum dan juga Aqueduct. Matlamat tamadun Barat ialah materialism,
kolonialisme, pragmatisme, rasionalisme, modernisme, sekularisme, kapitalisme, liberalisme. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami bertiga. Sekian, terima kasih dan jangan lupa like, share dan subscribe.